Assalamualaikum, nama saya Akilah binti Amiruddin, nombor matrik 266524. Okey, saya akan terangkan tentang latar belakang isu yang dipilih oleh kumpulan kami. Berkenaan isu air antara Malaysia dan Singapura. Okey, pertikaian mengenai bekalan air di antara Singapura dan Malaysia telah berlarutan selama beberapa dekad. Pihak berkuasa perbandaran Singapura dan juga Sultan Ibrahim dari negeri dan wilayah Johor yang berjiran telah mencapai persetujuan pada 1910 untuk membolehkan Singapura menyewa tanah di Johor dan juga menggunakan air secara percuma apabila keperluan kota kolonial itu semakin meningkat pada tahun 1990-an. Okey, kemudian air mentah dari Gunung Pulai diimport ke Singapura pada 1927 dan juga manakala air yang ditapis diimport ke Singapura pada Disember 1929. Semenjak daripada itu, kedua-dua negara telah menandatangani banyak perjanjian air. Apabila menyentuh isu air dua hala, Menteri Kanan Singapura dan Perdana Menteri Malaysia bersetuju secara prinsip pada September 2001. Rundingan dua hala pula bermula pada Julai 2002 dengan cadangan rasmi dan cadangan balas bertukar antara kedua-dua negara, memutuskan sambungan air daripada perjanjian pakej dan hak Malaysia untuk menyemak harga air semula memperlahan ke proses tersebut. Sebelum pusingan ketiga rundingan pada tahun November 2002, pendekatan perjanjian pakej telah digugurkan memihak kepada pendekatan individu. Akhirnya, bagaimanapun, tiada persetujuan yang dapat dicapai, hanya harga air semasa dalam agenda Malaysia. Sebaliknya, bekalan air masa depan adalah dalam agenda Singapura. Identifikasi masalah. Singapura bergantung kepada Malaysia untuk kira-kira 40% ataupun lebih terhadap bekalan airnya. Kepentingan air kepada Republik dari segi ekonomi dan sebaliknya tidak boleh dipersoalkan, dan pelibatan sejarah dan semasa Malaysia dalam mengurangkan bahagian kelemahan Singapura ini tidak kurang pentingnya sehingga beberapa tahun kebelakangnya ini. Isu penghantaran air ke Singapura sekali-sekala diketengahkan dalam arena politik Malaysia dan Singapura. Ini mungkin bertarikh seawal tahun 1965, iaitu tahun Singapura merdeka daripada Malaysia. Sejak itu, Singapura kadang-kadang menjadi sasaran kemarahan politik daripada sektor kerajaan Malaysia, iaitu antara anggota kerajaan dan juga pihak pembangkang. Apabila hubungan dua hala antara Malaysia dan Singapura ini menjadi tegang. Ini mungkin disebabkan oleh persepsi Singapura yang tidak mengambil kira sensitiviti etnik dan agama di Malaysia. Sentimen yang timbul daripada jurang kemewahan yang semakin meluas akibat persaingan ekonomi Singapura yang tidak peduli pelanggaran ruang udara Malaysia dan pandangan yang dinyatakan oleh ahli politik dari kedua-dua belah pihak. Ketakutan yang terhadap pemotongan bekalan air biasanya akan mengiringi perselisihan dan ketegangan tersebut. Hubungan yang tegang ini dijelaskan oleh Dong sebagai keutamaan pemimpin Malaysia untuk mengeksploitasi hubungan asimetri secara berkala dengan mengancam untuk memutuskan bekalan air untuk menyatakan rasa tidak senang hati dengan dasar Singapura untuk mempengaruhi keputusan kerajaan di negara kota atau motif politik domestik, telah menimbulkan kebimbangan bahawa hubungan Singapura-Malaysia mungkin cepat merosot dengan hasil yang berpotensi ganas. Di bawah penampilan kemesraan dan perpaduan ketegangan tertentu telah berlarutan. Pemusuhan tercetus atas lawatan Presiden Israel ke Singapura pada tahun 1986, pertikaian mengenai pemilikan Pulau Pedra Banca ataupun Pulau Batu Putih yang menjadi sangat hangat dari tahun 1969 hingga 1995. Walaupun keperluan Singapura terhadap air adalah nyata dan dirasai, beberapa kajian telah dijalankan untuk menangani kelemahan
republik itu. Kemungkinan tindak balas tentera disebut sebagai hasil yang berpotensi. Walaupun bekalan air dari Malaysia tiba-tiba menjadi gelap, kesan ketenteraan tidak boleh diketepikan. Walau bagaimanapun, senario mengerikan ini mungkin berlebihan. Kerajaan Malaysia tidak pernah benar-benar mematikan bekalan air terhadap Singapura walaupun beberapa perselisihan politik telah berlaku sejak negara itu merdeka pada tahun 1965. Jaminan berulang daripada kerajaan Malaysia juga diberikan bahawa Malaysia akan mematuhi perjanjian air Singapura 1961 dan 1992 masing-masing sehingga 2011 dan 2061. Dakwaan Presiden Indonesia Suharto bahawa perjanjian Malaysia-Indonesia boleh menutup aliran air ke Singapura dengan mudah dan prospek bahawa Indonesia boleh menggunakan ini sebagai cip rundingan terhadap Singapura jika hubungan semakin merosot telah dinyatakan pada tahun 2000. Air adalah faktor yang memihak kepada Malaysia dalam hal hubungan dua hala, memandangkan Singapura semakin kurang bergantung kepada Malaysia untuk mendapatkan air, dan ini mungkin berubah pada masa hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Aina binti Awang, nombor matrik 238266. Saya akan membentangkan subtopik kesan isu kepada masyarakat. Air dari Johor, Malaysia telah diimport ke Singapura sejak penubuhannya melalui perjanjian ditandatangani pada 1961 dan 1962. Dalam perjalanan masa, pengurusan tadahan domestik Singapura, sistem penggunaan air dan keupayaan penyegaraan semuanya telah dinaik taraf. Johor pula telah menjadi hub kedua paling sibuk bagi kawasan ibu negara Malaysia dalam pelbagai cara. Johor terpaksa bergantung kepada Singapura untuk bekalan air minum tambahan 3 kali pada 2015 dan 2016. Kerana kejutan sistemik, hubungan air rentas sempadan dinilai semula dan kecenderungan Johor terhadap sumber pembangunannya sendiri serta perubahan iklim ditunjukkan. Menurut perjanjian 1962, gabungan pengeluaran kemudahan itu ialah 1136 mld air yang kemudahannya disalurkan ke Singapura. Sumber pergeseran yang ketara antara Malaysia dan Singapura ialah air, walaupun kedua-dua negara mempunyai sejarah panjang kerjasama berfungsi. Apabila ketegangan meningkat di tempat lain, Malaysia telah mengancam untuk menutup bekalan air atau menolak perjanjian air. Keselamatan dan dasar luar negara pula itu telah dibentuk selama beberapa dekad berikutan kebimbangan Singapura yang semakin meningkat tentang bekalan airnya. Selain itu, Johor telah mengalami purata hujan tahunan sebanyak 1,778 mm, menjadikannya kawasan yang kaya dengan air. Walau bagaimanapun, apabila penduduk negeri itu bertambah, begitu juga keperluannya. Negeri Johor mempunyai penduduk seramai 3.55 juta orang setakat 2015, menjadikannya negeri kedua paling ramai penduduk di Malaysia selepas Selangor. Lebih separuh daripada sungai di zon Iskandar Malaysia telah tercemar pada tahun 2008, 14 mempunyai pencemaran sederhana manakala 5 mempunyai pencemaran yang besar. Sebuah sungai perindustrian di kawasan Tadahan Pasir Gudang mencemarkan bekalan air. Peningkatan pencemaran telah meningkatkan kos rawatan air dan peningkatan industri dan trafik di selatan Johor yang sibuk telah meningkatkan lagi isu ini. Kesan tekanan air semasa musim kemarau semakin ketara. Di sebalik isu-isu ini, nampaknya Singapura dan Malaysia bekerjasama untuk menambah baik sambungan air mereka, terutama menggalakkan untuk perdagangan air rentas selat masa depan pada perjanjian Februari 2013 antara Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu iaitu Najib Razak. Pelaburan berskala besar dalam sistem air di Malaysia dan Singapura juga telah dibuat untuk meningkatkan kapasiti rawatan air dan penyahkaraman. Sebagai sebahagian daripada rancangan Malaysia ke-11, Johor telah meminta sebanyak RM660 juta untuk pembinaan empangan baharu di Sungai Ulu Sedili. Malaysia telah menjanjikan pelaburan RM13 bilion dalam infrastruktur pengalihan air untuk mengurangkan air tidak terhasil kepada 25% menjelang tahun 2020.
PUB Loji Penyegaran baharu ini yang dijaga siap menjelang 2019 akan menyumbang 30 juta galen air sehari kepada bekalan air Singapura. Bagaimanapun, keadaan di Johor sekarang mungkin mengatasi tuntutan Singapura sebelum ini berdasarkan integriti pakatan itu. Akibat peningkatan permintaan air dan pencemaran di Johor akibat perubahan iklim, asas perkongsian air dua hala mungkin diuji. Pihak berkuasa di Johor dan Singapura serta di Kuala Lumpur mesti menjalankan kewaspadaan kawasan yang jelas bagi dalam menjawab isu ini. Disebabkan pergerakan yang besar, Singapura mempunyai kepentingan untuk meneruskan kerjasama dengan Malaysia. Tidak kira apa jenis mekanisme yang digunakan untuk memelihara dan mengurus sumber asli, adalah penting agar usaha ini tidak tunduk kepada tekanan pengembangan ekonomi. Jika ini berlaku, ia mungkin melemahkan hubungan rentas sempadan yang kini sedang berusaha diperbaiki. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Shalini Anand Perempuan Ganti Kamalan, nombor matrik 258068. Saya ingin membincangkan tentang identifikasi dan perbincangan perundingan. Yang pertama, pakej perundingan berkembang dalam skop dalam tempoh 3 tahun berikutnya. Contohnya, Singapura meminta agar ia dibenarkan menggunakan ruang udara Malaysia sekali lagi untuk tujuan transit dan latihan. Yang kedua, rundingan untuk penggantian jambatan, pengeluaran awal dana CPF untuk rakyat Malaysia Barat yang bekerja di Singapura, dan peningkatan kadar air untuk Singapura telah ditambah ke dalam senarai permintaan Malaysia. Yang ketiga, apabila Singapura dan Malaysia mewujudkan rangka kerjasama mereka pada tahun 1995, isu air menjadi perhatian yang ketara. Contohnya, perbincangan ini dikaitkan dengan kereta api Tanah Melayu dan aspirasi Malaysia untuk melabur dalam kereta api elektrik untuk menghubungkan kedua-dua negara. Yang keempat pula, pada tahun 1996, Malaysia secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk memberi air kepada Singapura berdasarkan keperluan dalaman negara. Yang ketiga, lawatan 2 hari Perdana Menteri Singapura ke Malaysia pada Februari 1998, di mana kedua-dua negara mengeluarkan kenyataan bersama yang mengukuhkan pendirian ini adalah lebih banyak bukti. So, contohnya selepas lawatan rasmi, butiran perjanjian baharu itu dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 60 hari. Walau bagaimanapun, tarikh hari ini terlepas kerana tidak ada pihak yang tidak dapat yang memenuhi dengan tepat. Yang keenam pula, hasil daripada pembubaran pendekatan pakej secara unilateral Malaysia, Singapura dan Malaysia juga berhujah mengenai kuasa untuk menaikkan harga air. Di samping itu, Malaysia berhasrat untuk melancarkan semula kos air kepada 1986 dan 1987 daripada harga mengubah suainya pada tahun 2002. Jika Malaysia bersetuju untuk meneruskan bekalan air selepas 2061, Singapura akan membolehkan Malaysia untuk mengubah harga sedia ada. Sambungannya, yang ke-8, akibat perubahan kedudukan Malaysia bahawa rundingan air masa depan mesti dilakukan daripada isu dua hala jika dipersetujui perkara ini tidak dapat dicapai. Kesembilan, satu set keperluan mesti disertakan dalam sebarang perbincangan akan datang. Kedua-dua negara mesti menjelaskan secara jelas dan mematuhi peraturan dan keadaan pusingan perbincangan seterusnya. Yang ke-10, keperluan kedua ialah mematuhi perjanjian air 1961 dan 1962 secara keseluruhannya. Kedua-dua negara mesti dengan sebarang perubahan kepada perikatan air ini sebelum ia boleh dilaksanakan. Yang ke-11, sebelum membincangkan hipotesis yang dengan lebih lanjut, adalah penting untuk mengkaji sifat konflik Malaysia dengan antara Singapura, sumber ekonomi dan kawalan sempadan dua hala puncak pembalahan
yang paling biasa antara kedua-dua negara. Sekiranya terdapat rasa hormat antar negara, perbincangan boleh diteruskan. Persamaan dalam sistem politik dalaman antara Malaysia dan Singapura membantu permahanan yang lebih baik antara kedua-dua negara. Yang ke-13, dalam konteks inilah pendekatan liberal terhadap hubungan antara adalah lebih penting daripada pendekatan berasaskan realisme kerana kerumitan hubungan, tetapi juga kesinambungan dan kepentingan bersama. Kemunculan budaya politik yang setanding mungkin dapat dikesan kembali kepada kebangkitan rejim politik yang serupa. Hai, saya Shanmuga Priya, 6 perempuan Santana Sami dan nama matrik saya ialah 257695. Dan hari ini saya ingin membentangkan tentang bahagian cadangan, strategi dan taktik perundingan untuk menyelesaikan isu. Antaranya ialah menasihatkan agar perbincangan di kedua-dua negara dilakukan secara menyeluruh dengan mengambil kira latar belakang sosial, sejarah, budaya dan politik negara yang berbeza-beza. Kedua pula, perlu ada pemahaman dan penghayatan tentang kepentingan kedua-dua belah pihak bekerjasama untuk faedah bersama. Dalam kawasan yang cepat berubah dan dunia, walaupun kebimbangan tersebut masih tidak dapat diselesaikan. Ketiga pula, peningkatan lawatan rasmi antara kedua-dua negara adalah langkah pertama untuk meningkatkan hubungan antara kedua-dua negara. Sebagai contoh, perjalanan pegawai politik Singapura dan Malaysia ke Langkawi untuk melihat rakan sejawatan mereka adalah saat yang sesuai dan peristiwa yang sangat penting bagi kedua-dua negara di bawah kerajaan sekarang. Keempat pula, hubungan rakyat dengan rakyat PP antara kedua-dua negara juga kritikal. Lawatan dari Singapura dan Malaysia serta sebaliknya harus digalakkan. Begitu juga usaha untuk mengukuhkan hubungan ini perlu dilakukan. Dan seterusnya adalah hubungan ekonomi antara sektor awam kedua-dua negara mesti diperkukuhkan, iaitu terdapat usaha sedar di pihak kerajaan pentadbiran kedua-dua negara sekarang untuk berkomunikasi secara berkesan dengan perniagaan swasta dan awam. Selain itu, masa depan hubungan Malaysia-Singapura amat bergantung kepada peranan kepimpinan kedua-dua negara. Dan akhirnya ialah kedua-dua negara mungkin menggunakan pertemuan dan perbualan rasmi semasa kepimpinan kedua-dua negara untuk membangunkan laluan untuk memulakan semula dialog dua hala. Dan tidak mungkin mesyuarat tidak rasmi sekarang akan menyelesaikan sebarang kebimbangan dua hala yang tidak dapat diselesaikan antara kedua-dua negara bersebelahan ini. Tetapi pertemuan disedia ada menunjukkan bahawa kedua-dua negara ini lebih menerima idea dan pendapatan masing-masing. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Malaysia dan Singapura adalah dua negara yang terikat bersama oleh sejarah keturunan, budaya, politik, ekonomi dan pendekatan terhadap pembangunan negara. Terdapat banyak pergantungan ekonomi antara kedua-dua negara ini. Hujah mengenai isu air Malaysia-Singapura ini hanyalah salah satu contoh daripada banyak yang masih belum diselesaikan dan malah diburukkan lagi oleh kedua-dua pihak. Dengan pemboleh ubah ini, sistem politik yang sama, ekonomi saling bergantung dan pemimpin yang pragmatik dan bersemangat untuk mengekalkan dialog, mereka mungkin menguruskan hubungan cemerlang dan mengekalkan hubungan mereka secara aman, walaupun pada hakikatnya terdapat banyak perbezaan. Teori penembusan sosial adalah antara teori yang sesuai untuk digunakan dalam proses rundingan ini, yang mana teori ini menjelaskan bahawa proses komunikasi interpersonal bertujuan untuk berkongsi maklumat antara satu pihak dengan pihak yang lain.